Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Semoga kita semua sihat selalu, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas lautan. Amin. Semoga Allah mendengar doa kita dan dimakbulkan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, hari ini kita nak memperbanyakkan pokok pilo. Okey, macam ni ha. Nampak dia macam daun pisang. Macam daun pisang. Ini anakan dia. Saya memang suka pokok pilo ni. Ada 2-3 jenis macam itulah. Okey. Pokok pilo ni bermacam jenis, bermacam warna. Tapi yang kat rumah saya ada yang batangnya merah, daunnya hijau, ada yang daunnya kuning, daunnya campur-campur dengan merah, ada yang hijau besar. Kalau yang macam kat belakang ni, ini yang dah besar sangat. Saya tak larat dah angkat dah. Dia punya batang tu warna merah. Nampak ni korang. Saya suka pokok pilo ni sebab dia tahan lasak, senang kita nak bela. Nampak ni Yang ini daunnya warna merah, batang dia warna merah. Kalau daun yang baru tu dia merah campur-campur dengan kuning. Kalau dah tua daunnya hijau macam ni. Macam daun pisang kan? Nampak. Saya suka pokok pilo ni. Okey, kalau korang panggil pokok apa? Biasa saya panggil pokok pilo. Dia bermacam jenis, bermacam nama lah. Tapi dia sejenis pilo. Nampak. Pokok pilo ni senang je kalau kita nak memperbanyakkan sebab dia ada akar angin. Okey, dia ada akar angin, senang kita nak memperbanyakkan. Kalau pokok ada akar angin, senang kita potong, kita boleh terus tanam. Dia dah hidup dah. Banyak dah saya memperbanyakkan. Tapi dia tak pernah mati. Alhamdulillah, dia hidup dan mudah dijaga. Tapi dia tak suka di tempat yang panas. Di tempat yang panas, dia tak akan mati. Tapi nanti daun dia akan menguning. Bila daun dia akan menguning, bermaksud tempat yang kita letak tu dia panas. Bila tempat tu panas, dia akan menguning, dia tak akan jadi hijau gelap. Kalau pokok yang saya bela ni, semua hijau gelap dan daunnya sejuk mata memandang. Sebab pokok yang berdaun hijau, lebat memang saya suka sangat. Okay, macam pilo ni, dia ada akar angin. Dia sama macam pokok sejenis macam daun-daun besar. Kalau ada akar angin, memang dia senang nak membiak. Pokok pilo ni, dia semakin lebat, dia akan ke atas. Dia bercabang-cabang-cabang, dia punya daun akan ke atas. Kalau dia dah atas lebat, macam pokok yang saya besar ni, saya rajin memperbanyakkan dan kita cutting potong. Okey, nampak dia ada akar angin. Okey, kita nak buat dia punya media tanah campuran. Kita pakai daun kering. Kita potong daun kering. Kita tak payah potong halus-halus sangat. Nanti lama-lama dia campur dengan tanah. Dia dah jadi macam bahan organik. Dia akan jadi baja untuk pokok kita tu. Lepas tu nanti dia akan jadi macam tanah lah. Dia akan sebati menjadi tanah. Kalau saya memang suka campuran tanah. Bila kita campuran tanah, bila kita siram pokok, dia tak adalah benyek di dalam pot kita tu. Okey, dia akan keluar air dengan mudah dan senang. Jadi air tu tak bertakung di dalam pot kita. Bila air bertakung dalam pot kita, dia akan senang busuk akar.
Kalau busuk akar tu, itulah daun dia akan menguning dan gugur. Lama-lama daun pun dah tak ada dah. Dia dah jadi busuk akar. Okey, kita pakai media tanah daun. Kita potong kecil-kecil, tak payah halus-halus sangat pun tak apa. Okey, macam ni. Lepas tu kita pakai media tanah campuran. Okey, tanah organik. Tanah organik ni dia dah siap campur, ada kokopit. Kokopit dengan tanah hitam. Okey, kalau saya memang tak pakai tanah merah. Sebab tanah merah tu dia tak boleh menyerap air. Tanah merah tu tak boleh menyerap air sebab tanah merah tu dia macam tanah liat. Tanah liat tu kan dia tak akan menyerap air kan. Ada setengah orang pakai tanah merah tapi saya memang tak pakai tanah merah. Macam contoh kita beli dekat kedai kan, ada orang jual tanah merah yang dah siap dia orang campur kan. Saya tak suka pakai tanah merah. Satu, kalau kita pakai tanah merah, lama-lama kita punya pot dalam tanah dalam pot kita tu akan mengeras. Bila mengeras, dia akan semua jadi color warna merah tu lah, ikut tanah merah tu. Lepas tu dia akan mengeras, bila kita nak siram, air tak akan serap di dalam tanah dan akar. Dia akan bertakung di atas. Bila kita pakai campuran tanah hitam ataupun tanah organik yang dah siap campur, bila kita siram tu dia akan sentiasa pergi ke akar kita. Okey, bila dah pergi ke akar, dia akan turun ke bawah. Okey, kita dah campur tanah tadi. Kita pakai daun kering. Lepas tu tanah organik yang dah siap ada campuran. Dia dah ada tanah bakar, dia dah ada sabut kelapa dengan tanah hitam. Okey, kita campur lagi dengan sekam padi. Susah betul nak sebut. Kadang-kadang tengah bercakap ni tiba-tiba dia macam terlupa apa nama benda ni. Okey, kita dah campur semua, kita dah aduk semua. Kalau ada macam sabut kelapa ni korang kena cerai-ceraikan sebab kalau kita aduk-aduk dia akan melekat, dia cari kawan-kawan dia, lepas tu dia akan longgok. Nampak? Dia akan longgok sama. Okey, kita cerai-ceraikan dia. Okey, kita dah campur semua. Itu media tanah yang saya selalu pakai. Kalau korang nak guna, korang pakai tanah organik 1 pasu, daun kering setengah pasu, lepas tu sekam padi setengah pasu. Korang campurkan, adukkan dan menjadi satu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak pergi potong kita punya pokok. Kita cari pisau, kita potong. Kita cari yang ada akar angin. Nanti saya tunjukkan dekat korang. Ada akar angin yang dia dah masuk dalam tanah. Okey, kita keluarkan perlahan-lahan. Nanti saya tunjuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dah melekat, dia dah akar anginnya dah melekat. Okey, dah jadi macam ni, dah togel. Jangan risau kalau kita dah potong macam ni, biarkan dia. Saya tak pernah macam taruh ubat ke taruh apa-apa dekat
kulit yang kita dah potong tu. Saya tak pernah taruh apa-apa. Saya akan biarkan dia macam tu saja. Nanti dia akan tumbuh tunas baru. Okey. Yang ini pun saya dah banyak kali potong dah. Dia tumbuh tunas baru. Okey. Nampak akar angin. Ada yang dia dah, akar angin tu ada yang dah duduk dalam tanah. Kita tarik perlahan-lahan. Okey. Ni namanya akar angin. Kalau ada akar angin macam ni, kita boleh terus tanam. Kita jangan risau. Okey. Lepas je kita dah tanam, kita siram. Lepas tu jangan kerap siram. Bila pot kita kering, baru kita siram. Okey. Lepas tu ada setengah orang tanya saya, Kak, pot yang kita dah guna tu, kita boleh guna balik ke? Boleh. Saya pun akan guna balik. Kalau korang nak guna balik, pastikan pot korang tu bersih. Bersih, tanah-tanah yang lama tu tak ada dalam pot korang. Okey, korang bersihkan dulu. Lepas korang dah bersihkan, boleh korang guna. Tak kala kita tak guna pot tu, kita nak buang, kan? Saya banyak je pokok-pokok yang dah besar. Saya akan tukar potnya tu, yang lama tu, pasu yang lama tu saya akan simpan buat untuk anakan baru. Okey. Kalau saya memang suka memperbanyakkan. Bila contoh, saya akan beli satu pokok yang saya tak ada dekat rumah. Saya akan bawa balik biar dia hidup sebulan dua. Kalau dia dah besar, kita memperbanyakkan. Bila memperbanyakkan, itulah rumah korang nanti jadi hutan macam rumah saya. Dulu saya tak pernah ada apa-apa, kosong. Alhamdulillah, bapa saya buatkan rumah untuk saya. Okey, ada tanah tepi lah, ada tanah tepi sikit kosong daripada dia semak. Asyik saya nak mesin rumput aja, semak. Terus saya buat cadangan. Suami saya pun sokong saya dan dia selalu sokong apa yang saya minat. Dia tolong dan bantu saya buat sikit-sikit. Mula-mula buat bahagian depan sikit. Lama-lama ada rezeki, soyok lagi ke belakang. Ada rezeki, buat lagi sampai belakang sikit-sikit. Okey. Dapat duit sikit-sikit. Adalah yang kita nampak duit tu kita ke mana. Okey. Itu tips saya. Okey, ni dah siap. Nampak dah tanam. Nampak rimbun. Lepas tu nanti kalau kita dah tanam, dia akan layu. 2-3 daun dia akan layu. Biar aja. Biar dia layu. Mana yang dah layu, mana yang dah busuk, kita potong je daunnya. Kita potong, nanti dia akan tumbuh dan tumbuh rimbun dan lebat. Selepas kita tanam, kita siram. Besok-besok kalau media tanah kita kering, baru kita siram. Jangan kerap siram. Sebab takut akar dia nak berfungsi tu, takut busuk akar. Okey? Saya tak pernah pakai macam ubat untuk biakkan akar. Saya tak pernah pakai ubat untuk macam kalau dia punya tu dah luka kan, kita sapu ubat dia luka. Saya tak pernah. Alhamdulillah tak pernah. Tapi hidup cepat dan subur. Lepas tu saya ada petua, kalau pokok yang baru-baru macam ni, saya akan ambil air beras dengan bawang, saya siram macam tu. Siram untuk baja pertama pokok ni. Okey, saya tak akan terus bagi baja Milagro, tak akan terus. Selama sebulan atau 3 minggu baru saya pakai baja Milagro, sebab dia baru nak membesar. Kita takut bagi baja tu panas, dia akan mati. Petua saya, kalau pokok yang baru saya tanam, saya akan bagi baja buat sendiri. Pakai air basuhan beras, bawang dan bawang putih. Saya blend, saya letak dalam air basuhan beras tu. Lepas tu saya terus siram. Tak perlu perap, tak perlu simpan air tu semalam. Kita dah buat, kita terus siram macam tu. Untuk petua pokok-pokok baru yang saya baru tanam. Macam tu juga dengan keladi. Okey. Tu tips saya untuk kali ni. Kalau korang nak memperbanyakkan, ikut tip
cara saya. Dan terima kasih yang selalu sokong video saya, yang selalu komen, yang saya selalu tonton video saya sampai habis. Okay, memberi semangat saya untuk membuat video lagi, konten-konten yang manfaat untuk korang. Okay, bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Semoga kita sihat selalu. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video.